Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Kita berada di tajuk yang terakhir, yaitu tajuk data. Kita akan lihat dalam data ini piktograf, carta palang dan carta pai. Boleh rujuk buku teks tahun 3, muka surat 107 dan seterusnya. Tajuk terakhir. Okey, apabila kita belajar data, kita akan lihat 3 jenis persembahan data, iaitu piktograf, carta palang dan carta pai. Kamu akan lihat ketiga-tiganya ini di tahun 3. Piktograf ialah graf bergambar. Okay, kalau awak lihat dalam sebutan piktograf tu picture. Picture tu kan gambar. Jadi piktograf itu grafnya bergambar. Ada simbol untuk mewakili gambar tersebut dan petunjuknya. Satu gambar itu mewakili berapa unit. Boleh disediakan dalam bentuk menegak ataupun mencancang. Boleh juga disediakan dalam bentuk melintang ataupun mengufuk. Ya, ini satu contoh piktograf, ada gambar-gambarnya. Cerita tentang bilangan pokok bunga di kawasan sekolah. Jadi gambarnya ialah pokok bunga. Dan dia disediakan dalam bentuk menegak, berdiri. Okay, berdiri, menegak ataupun mencancang. Piktograf juga boleh disediakan dalam bentuk melintang atau mengufuk ataupun baring. Okey, awak lihat datanya disusun dalam keadaan melintang. Jadi piktograf seperti ini dipanggil piktograf melintang atau piktograf mengufuk. Ini piktograf menegak ataupun piktograf mencancang. Ini piktograf melintang atau piktograf mengufuk. Seterusnya carta palang pula. Kamu akan nampak beza carta palang dengan piktograf. Kalau piktograf dia bergambar, carta palang pula dia dalam bentuk palang. Juga boleh disediakan dalam keadaan menegak atau mencancang. Boleh juga dalam keadaan melintang ataupun mengufuk. Dan di paksi X dan paksi Y akan dilabelkan. Contoh, ya seperti ini. Inilah dia carta palang. Awak akan nampak beza dengan piktograf. Kalau piktograf picture, gambar, kalau cerita pokok bunga, gambarnya bunga, pokok bunga. Kalau cerita jualan pensel, gambar ni pensel. Tetapi kalau carta palang, dia akan dalam bentuk palang. Palang yang menegak ini, palangnya berdiri ini, dipanggil piktograf menegak ataupun mencancang. Okey, berdiri, tegak, cancang, mencancang. Boleh juga disediakan dalam bentuk melintang, maka ini piktograf melintang atau piktograf mengufuk. Okey, dia dalam keadaan baring. Sama juga seperti piktograf. Piktograf pun kalau dia baring namanya piktograf melintang atau mengufuk. Carta palang juga kalau dia dalam keadaan baring seperti ini juga dia akan dipanggil carta palang melintang ataupun mengufuk. Carta palang menegak di sini carta palang melintang.
Okey, yang ketiga, data juga boleh dipersembahkan dalam bentuk carta pie. Okey, carta pie ialah dia dalam bentuk bulatan seperti pie. Bila awak di tahun 4 dan seterusnya nanti, awak akan nampak, awak akan perhatikan pie-nya dalam jumlah peratusan. Tapi di tahun 3 kita masih dalam nombor sahaja, belum pergi kepada dalam bentuk peratusan. Ya, contohnya seperti ini, pie. Bila awak nampak di dalam bentuk bulatan seperti ini, dalam bentuk pie, maka carta ini dipanggil carta pie. Jadi, cikgu harap awak kenal. Okay, yang pertama kenal. Bila nampak ada gambar, okay, namanya piktograf. Kalau nampak dia berpalang, palang-palang, namanya carta palang. Dan kalau dia dalam bentuk bulatan, kita panggil carta pie. Okey, proses kumpul, kelas dan susun data. Okey, kita akan lihat di buku teks muka surat 107 nanti untuk proses kumpul, kelas dan susun data. Okey, proses yang pertama ialah kita perlu kumpul data. Kita kena buat kaji selidik. Itu langkah yang pertama. Awak diberi satu tugasan dan awak kena kumpul data. Okay, contohnya kalau dalam buku teks kita, muka surat 107 tu, kumpul data kenderaan, warna kenderaan. Okay, yang lalu di hadapan rumah. Okay. Jadi kamu kumpullah data tersebut. Lepas data itu dikumpul, kita akan susun data itu dalam bentuk jadual. Dan kamu akan guna gundal ataupun tanda. Nanti cikgu akan jelaskan apakah yang dimaksudkan dengan gundal ataupun tanda. Selepas itu barulah kita akan bina piktograf, carta palang ataupun carta pie. Tapi awak tahun 3 tak perlu risau, awak tidak dikendaki membina, awak hanya mengambil saja piktograf, carta palang dan carta pie itu dan kemudian kita buat tafsirannya. Okey. Piktograf, carta palang dan carta pie dah siap dibina untuk kamu. Seterusnya, setelah kamu mempersembahkan piktograf, carta palang ataupun carta pie, kita akan buat tafsir piktograf, carta palang ataupun carta pie. Maksud tafsir di sini ialah kita akan jawab sebarang persoalan yang dikemukakan daripada maklumat piktograf, palang ataupun pie. Contohnya, kalau ditanya apakah tajuk, kita boleh sebut tajuknya apa. Satu simbol itu mewakili berapa unit, kita pun boleh beritahu. Siapakah yang paling banyak ataupun yang paling panjang ataupun yang paling besar, kita pun boleh cari daripada piktograf atau carta palang atau carta pie. Paling sedikit, paling pendek atau paling kecil dan lain-lain lagi yang ditanya kita boleh jawab jawapannya melalui piktograf, carta palang atau carta pie. Okey, nak lebih jelas kita kena masuk lagi. Ya. Cikgu bawa lagi tajuk proses kumpul, kelas dan susun data. Ya, ini dia yang cikgu katakan tadi. Kita akan lihat di buku teks muka surat 107. Untuk data ini, proses yang pertama ialah kamu kena kumpul data. Proses kumpul data. Jadi kalau kamu diberi satu tajuk, tajuknya ialah warna kereta yang lalu di hadapan rumah kamu. Jadi kamu kenalah diri dekat balkoni ke, diri kat beranda ke, catat kereta yang lalu lalang daripada satu jangka masa yang tertentu. Dia seperti kawan kamu ini dia catat. Kereta pertama putih, lepas tu merah, lepas tu biru, lepas tu putih, merah dan seterusnya lah. Okay, sampai habis jangka masa yang ditetapkan. Itu ialah proses kumpul data. Okey, data yang kamu kumpul itu, data yang kamu dah kumpul ini kita akan kelaskan.
kita akan kelaskan dan susun data tersebut. Caranya seperti ini. Ini cara satu, mengkelaskan ataupun mengumpul data. Kita buat jadual ringkas seperti ini. Warna kereta kita letak, tadi kita dah perhatikan warna kereta yang keluar ialah putih, merah, biru dan hitam. Okey, mari kita mulakan proses. Tadi cikgu katakan awak boleh guna cara gundal. Gundal ialah seperti ini, calit. Lepas tu bila dah cukup 5, kita akan potong satu kawasan tersebut. Kalau ada lagi, kita akan calit lagi. Okey. Contoh sekarang putih dia akan calit satu calit dekat sini. Warna merah dia akan calit pada merah. Biru dia akan calit pada biru. Putih dia calit balik pada putih. Merah dia calit pada merah. Merah dia calit lagi pada merah. Merah dia calit lagi pada merah. Putih dia akan calit pada putih. Begitulah seterusnya. Cara gundal ini ialah apabila kereta tersebut cukup 5, katakan kereta warna putih tu cukup 5, 1, 2, 3, 4, yang kelima tu kita buat kaedah potong seperti ini, jadi senang. Ini ialah 5. Kamu terus tak perlu kira lagi 1, 2, 3, 4, 5. Tak perlu. Sebab bila awak dah cukup 5, awak potong begini. Kita dah tahu ini 5. Ini lagi 5. 5, 10. 11, 12. Putih ada 12. Merah pula setelah kita pindahkan maklumat ini ke dalam bentuk jadual ini. Okey, kita dah buat kaedah gundal seperti ini. Ini ialah 5. Yang ini tidak ada tak ada grup tidak dikumpulkan lagi, bermakna di sini tak cukup 5. Jadi 5, 6, 7, 8, 9. 5 ni awak jangan kira lagi, ni dah memang 5, 6, 7, 8, 9. Biru cuma ada 3. Hitam ni 5, 6. Hitam ada 6. Okey, ni yang dikata cara gundal. Jadual dalam bentuk gundal. Yang ini perlu bentuk tanda right ni, tanda right. Boleh tanda calit ataupun right ni. Okey, awak right lah bila awak jumpa putih right, jumpa merah right. Okey, akhirnya sampailah terakhir kereta warna merah, dah habis right, barulah awak kira berapa. Putih ada berapa? 12. Merah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Biru ada 3. Hitam ada 6. Sama ada awak nak guna cara 1 pun boleh, nak guna cara 2 pun boleh. Okey, di sini penting awak ingat gundal. Gundal ialah calit-calit, cukup 5 kita pun potong. Tu cara gundal. Okey, setelah awak mengkelaskan data dan susun data seperti ini, barulah kita akan bina cartanya. Okey, 3 carta, sama ada awak akan carta pie, carta palang ataupun piktograf. Okey, kita mula dengan carta pie. Pie bentuk bulat. Okey, tajuk tetap mesti ada, tak boleh tak ada. Warna kereta yang dilihat tu tajuk carta pie kita. Warna kereta yang dilihat. Okey, warna kereta ada putih, merah, biru dan hitam. Ini ialah petunjuknya. Okey, mulalah. Kita mula dengan warna putih. Putih berapa? 12. Tuliskan 12 pada kawasan putih. Diikuti dengan merah ada 9. Okey. Diikuti dengan biru ada 3 dan hitam ada 6. Jadi cukup satu pie, satu bulatan. Okey, awak jangan risau, awak tak kena buat. Okey, awak hanya perlu faham sahaja di tahun 3. Carta pie bentuk macam pie seperti ini. Bila awak lihat, awak boleh nampak warna kereta yang dilihat sudah tentu ni warna putih. Ada berapa? 12 buah kereta. Warna seterusnya warna merah. Ada berapa buah kereta? 9 buah kereta warna merah. Warna biru ada 3 buah kereta. Dan seterusnya warna hitam ada 6 buah kereta. Dalam satu jangka masa yang ditetapkan untuk awak membuat kaji selidik. Okey, ni carta pie.
Seterusnya kita pergi kepada data bentuk piktograf. Piktograf gambar, picture, gambar bentuk gambar. Jadi tajuk tetap sama, warna kereta yang dilihat. Okey, dan datanya tetap sama. Data tak boleh bertukar-tukar. Bila awak menggunakan data maklumat yang sama, bentuk apa pun yang awak bina, datanya mesti sama. Okey, kereta apa? Putih, merah, biru, hitam. Dekat sini pun putih, merah, biru, hitam. Tetap sama. Dan bila piktograf dia mesti ada gambar apa yang kamu nak lukis di dalam piktograf tersebut. Okey, sekarang cikgu pilih gambar kereta warna merah. Kereta merah ini, kereta warna merah ini. Dia mesti ada mewakili. Sebuah kereta ini mewakili berapa buah? Cikgu ambil 3 buah kereta. Satu buah kereta mewakili 3 buah kereta. Kenapa ada mewakili di sini? Agar kita tidak perlu melukis terlalu banyak. Kalau awak nak lukis kereta putih sampai 12, dah tak cukup ruang nanti. Jadi kita perhatikan. Kita punya nombor 6, 3, 9, 12. Nombor kita ni ada dalam sipir 3. 3, 6, 9, 12. Jadi cikgu ambil keputusan. Satu kereta mewakili 3 buah kereta. Jadi kereta putih ada 12. Okey, tapi cikgu takkan lukis 12. Cikgu akan lukis yang pertama, satu kereta ni mewakili berapa? 3. Kereta yang kedua, 6. Yang ketiga, 9. Dan yang keempat, 12. Jadi walaupun cikgu lukis cuma 4 kereta, nilainya bukan 4 buah kereta. Nilainya ialah 12 sebab 4 akan didarab dengan 3. 4 buah kereta akan didarab dengan 3. Jawapannya tetap sama, 12. Okey. Kereta merah pula ada 9 kan? Cikgu tak akan lukis 9 buah kereta di sini sebab cikgu sudah memberitahu satu kereta mewakili 3. Jadi, cikgu akan lukis, okey ni 3. Kereta yang kedua akan jadi 6. Kereta yang ketiga 9. Cukup? 3, 6, 9. Okey, biru pula, cikgu akan lukis satu sahaja. 3. Sebab dia cuma 3. Awak tak boleh letak satu lagi. Kalau awak letak satu lagi, nanti dah jadi 6. Okey, satu sahaja di tempat biru. Hitam pula kita akan lukis. Dia 6. Jadi kita akan lukis ni 3. Tambah lagi 3, 6. Cukup. Inilah dia piktograf. Okey, warna kereta yang dilihat. Kita ambil keputusan petunjuknya ialah gambar kereta ini. Satu kereta mewakili 3 buah kereta. Okey. Satu lagi, data juga boleh dipersembahkan dalam bentuk carta palang. Okey, tajuk tetap sama, warna kereta yang dilihat sama. Okey, bila palang, kamu akan nampak palang. Satu mula ini paksi X. Tak ingat paksi X pun tak apa. Buat satu palang begini. Dan satu palang ke atas. Ini melintang, ini menegak. Kemudian palang yang melintang ini, palang X ini atau paksi X ini, kita letakkan warna kereta. Warna kereta ada apa? Putih, merah, biru dan hitam. Yang menegak ini kita letakkan bilangan kereta. Bilangan kereta. Jadi nomborlah yang kita akan letak di sini. Okey, sifar. Kemudian diikuti dengan 3, 6, 9, 12. Okey, mesti susunan nombornya betul. Kalau awak guna dekat sini 1, 2, sini mesti 3, 4. Kalau awak guna 2, sini mesti 4, 6, 8. Sekarang cikgu guna 3, maknanya cikgu akan bergerak 3, 3. 3, 6, 9, 12. Okey. Kalau cikgu letak satu lagi calik di sini, apa nombor yang kamu akan sebut? Ya, betul. 15. 3, 6, 9, 12, 15. Begitulah. Kemudian mulalah putih ada berapa? 12. Jadi kamu akan buat palang sampai ke nombor 12. Ya, macam tu. Putih, buat satu palang sampai jumpa dekat nombor 12.
Diikuti dengan warna merah. Merah kita kata 9 kan. Jadi kita akan buat palang sampai dekat jumpa nombor 9. Okay, guna pembaris awak lukiskan. Okay, kemas begitu. Kemudian biru. Biru sampai dekat nombor 3 saja. Buat palang dan berhenti pada paras 3. Ya, 3. Dan hitam kita akan buat palang berhenti pada paras 6. Ni paras 6. Okey. Jadi hitam kita berada di singgah di situ. Jadi jelas dekat sini bentuk ya. Bila kata carta pai bentuk macam pai. Bulat begitu. Bila kata piktograf, picture dia ada gambarnya. Gambar bergantunglah kepada kesesuaiannya. Kalau kereta, kita sesuaikan gambar kereta. Manakala carta palang pula, dia bentuk palang. Bentuk palang-palang, bentuk kayu macam ni. Okey, ini kita belum mentafsir lagi. Kita baru kumpul data, kelaskan dan susun data, kemudian persembahkan dalam bentuk pai, piktograf ataupun palang. Okey. Ya, perkaitan piktograf, carta palang dan carta pai, awak boleh lihat ni ada dalam buku teks muka surat 110. Okey, kita akan tunjuk ke semua bentuk. Okey, warna kereta yang kita dah bincang tadi. Okey, cikgu gerak dengan cepat. Carta palang yang kita dah beritahu tadi, yang kita dah semak. Okey, kita gerak dengan cepat. Dan kemudian carta pai. Ya. Okey. Dari sinilah kita akan jawab pelbagai soalan yang dikemukakan. Okey, soalan di sini yang pertama untuk piktograf, kemudian di sini ruang untuk carta palang, di sini ruang untuk carta pai. Cikgu buat begini agar kamu jelas jawapan untuk ketiga-tiga tempat ini adalah sama kalau soalannya adalah sama. Sebabnya kita menggunakan data yang sama. Okey, contoh. Bilangan kereta putih ada berapa? 12. Kereta putih ada 12. Kalau piktograf, berapa bilangan kereta putih awak akan tengok mewakili 3. Satu kereta mewakili 3 buah. Jadi 3, 6, 9, 12. Okey. Jadi bilangan kereta putih ada 12 adalah fakta yang betul. Apabila pada carta palang, dia soal dengan soalan yang sama, berapakah bilangan kereta putih? Jawapan kamu akan lihat kereta putih dan tengok di atas sampai nombor berapa? 12. Jadi pada palang pun kereta putih ada berapa? Ada 12 buah. Pada carta pai pun awak akan nampak putih, kereta putih ini. Berapa nilai yang tercatat? 12. Jadi pada carta pai pun bilangan kereta putih ada 12. Semuanya sama kerana menggunakan data yang sama. Okey, kita cuba lagi yang kedua. Okey, pada piktograf awak lihat ceritanya paling banyak. Di antara ini warna putih, merah, biru, hitam, siapa yang paling banyak? Warna putih. Jadi simbol merah ni paling banyak ialah pada kereta putih. Kereta putih paling banyak. Kalau nak beritahu berapa banyaknya? 3, 6, 9, 12. Iaitu 12 buah. Seperti yang tadilah yang di atas. Okey. Di sini. Okay, awak tengok palang ni. Siapa yang paling tinggi? Itulah yang paling banyak. Dan tetap sama. Putih juga paling banyak. Palang yang paling panjang ialah kereta putih. Bermakna kereta putih paling banyak. Carta pai pula, pai yang paling besar, itulah dia bahagian yang paling besar adalah kereta putih. Jadi, paling banyak pun kereta putih, paling panjang pun kereta putih, paling besar bahagian pun kereta putih. Jawapannya mesti sama. Okey, tengok. Tengok cara piktograf. Kereta yang paling sedikit kereta apa? Kereta warna biru.
Okey. Di sini tengok palang. Palang yang paling pendek itulah menunjukkan yang paling sedikit. Sama juga. Biru juga jawapannya. Okey. Di sini pula dia akan guna bahagian yang paling kecil. Paling kecil juga adalah sama biru. Paling kecil, paling pendek, paling sedikit gambar. Memberi jawapan yang sama. Okey, jumlah kereta adakah pada piktograf sama dengan jumlah kereta pada carta palang, sama dengan jumlah kereta pada carta pai? Ya, sepatutnya mesti sama. Okey, jumlah kereta yang dilihat, tengok bentuk piktograf. Macam mana awak nak tahu? Awak kira kereta ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 darab dengan 3. Kenapa darab 3? Satu kereta mewakili 3. Jadi 10 darab 3, 30. Jumlah kereta yang dilihat, yang dalam kita punya kajian ini ialah 30 buah kereta. Tengok pula dekat carta palang. Adakah 30 buah juga? Okey, kita lihat jumlah kereta yang dilihat. Putih 12. Tambah dengan merah ni 9. Tambah dengan biru 3. Tambah dengan hitam 6. 12 tambah 9 tambah 3 tambah 6 juga 30 buah. Ya, sewajarnya memberi jawapan yang sama pada carta pai. Kenapa? Sebab data kita sama. Jadi pada carta pai kalau ditanya jumlah kereta yang dilihat berapa? 12 tambah 9 tambah 3 tambah 6. Jawapannya sama, 30 buah kereta. Okey. Jadi kalau datanya sama, awak buat dalam bentuk piktograf, awak buat dalam bentuk carta palang, awak buat dalam bentuk carta pai ke, semuanya memberi jawapan yang sama. Okey, kita cuba lagi. Okey, seterusnya kita akan lihat cerita piktograf. Cerita buah-buahan yang dijual ni, buah-buahan yang dijual di muka surat 112. Buku teks muka surat 112. Okey, cikgu copy dari situ. Okey, yang pertama piktograf, buah-buahan yang dijual ni piktograf apa? Piktograf menegak atau mencancang sebab dia dalam keadaan berdiri. Lajur dia ni berdiri. Okey, piktograf menegak. Okey, buah-buahan yang dijual apple, orange, kiwi, manggis, mangga. Dia satu bulatan ini menggambarkan buah, satu bulatan ini mewakili satu biji. Okey, ini sangat penting. Kemudian kita lihat carta palang, dia akan sediakan dalam bentuk palang, masih tajuk yang sama buah-buahan yang dijual. Okey, palang ini palang apa? Palang mengufuk, palang melintang, yang baring ni melintang. Okey, adakah datanya berubah? Data tidak berubah. Yang berubah ialah bentuk persembahan. Ini bentuk piktograf, ini bentuk carta palang. Okey, tetap data kalau apple ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pada carta palang pun apple dia ada 7. Okey, kalau orange ada 3, pada carta palang orange pun 3. Kalau kiwi tu 2, pada carta palang kiwi pun 2. Kalau manggis 4, pada piktograf juga 4. Kalau mangga 4, pada piktograf juga 4. Okey, data tidak berubah. Okey, satu lagi carta pai dalam bentuk pai. Okey, ini dia carta pai, sama sahaja dia punya maklumat yang dipersembahkan. Okey, mari kita jawab soalan. Apple yang dijual sebanyak berapa biji? Kamu lihat piktograf. Apple yang dijual berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 darab 1, 7. Cuba awak tengok carta palang. Apple berapa? 7 juga. Cuba awak tengok carta pai. Apple berapa? 7 juga. Okey, jadi apple yang dijual sebanyak 7 biji. Okey, pergi soalan yang kedua.
Berapa biji buah oren yang dijual? Berapa biji buah oren yang dijual? Kalau awak lihat piktograf, 1, 2, 3, 3 darab 1, 3. Kalau awak tengok carta palang oren, tengok bawah sini 3 juga. Kalau awak tengok carta pai oren, warna oren ni oren, 3 juga. Jadi jawapan tetap sama, 3 biji oren yang dijual. Okey, lagi. Buah kiwi. Buah kiwi yang dijual berjumlah berapa biji? Tengok carta pai. Buah kiwi warna hijau. Berapa biji dia cakap? 2. Okey, tengok carta palang buah kiwi. Tengok buah kiwi, tengok bawah nombor dia berapa? 2. Tengok piktograf buah kiwi 1, 2, 2 darab 1, 2. Jadi apapun datanya tidak berubah. Okey, 2 biji buah kiwi yang dijual. Okey, buah manggis pula. Buah manggis, kalau awak tengok palang, manggis beritahu kita berapa ni? 4. Cuba awak tengok piktograf, manggis berapa? 1, 2, 3, 4. 4 darab 1, 4. Berapa di sini pada carta pai? Buah manggis warna apa? Warna purple ni. Okey, 4 juga. Jadi tetap sama jawapannya 4. Awak akan rasa soalan data adalah senang. Yang kelima, sebanyak berapa biji buah mangga dijual? Tengoklah pada piktograf 1, 2, 3, 4. 4 darab 1, 4. Okey? 4 biji. Soalan lain pun boleh ditanya. Okey, buah-buahan yang dijual berjumlah berapa biji? Maknanya jumlah semua. Kalau awak lihat kat piktograf, awak akan kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 darab 1, 20. Okey, jawapan berdasarkan piktograf ada 20 biji buah-buahan yang dijual. Cuba awak tengok jawapan pada carta palang, adakah 20 juga? Okey, 4 campur 4, dah 8 tambah 2, 10. 10 tambah 3, 13. Tambah 7, 20. Sama 20. 4 tambah 4 tambah 2 tambah 3 tambah 7 juga 20. Okey, buah-buahan yang dijual berjumlah berapa biji? Maka jawapannya di sini ialah 20 biji. Okey, soalan seterusnya yang ketujuh. Buah yang paling banyak dijual. Awak lihatlah siapa yang paling tinggi dekat sini. Apple. Kalau awak lihat carta palang, siapa yang paling panjang? Apple juga. Kalau awak tengok carta pai, siapa yang paling besar? Apple juga. Jadi jawapannya ialah buah yang paling banyak dijual ialah buah apple. Tengok yang paling banyak, tengok yang paling panjang, tengok yang paling besar. Okey. Buah apakah yang paling sedikit dijual? Kalau carta piktograf ni awak lihatlah. Yang paling sikit dah tentu kiwi. Kalau awak lihat pada carta palang, tengok palang yang paling pendek kiwi. Kalau awak tengok pada carta pai, ruangan yang paling kecil kiwi. Jadi jawapannya ialah buah kiwi yang paling sedikit dijual. Okey. Bilangan buah apa dan buah apa yang dijual adalah, okey, apa maklumat yang boleh kita isi? Kalau awak lihat di sini, awak perhatikan ada 2 buah yang bilangan dia sama. Okey, buah manggis dengan buah mangga. Bilangan dia sama, nampak? Okey, jadi awak boleh katakan bilangan buah manggis dan buah mangga yang dijual adalah sama. Kalau ditanya berapa, awak boleh jawab 4 biji. Begitulah ya dalam pelajaran data. Okey, kita lihat lagi. Contoh seterusnya, donat ni cikgu ambil dalam buku teks muka surat 114. Donat yang dimakan. Okey, ini carta palang juga donat yang dimakan. Carta pai juga donat yang dimakan. Okey, jadi kamu menyediakan dalam bentuk piktograf, carta palang atau carta pai, cerita yang sama, donat yang dimakan, data yang sama diambil daripada data yang sama, maka jawapan untuk ketiga-tiga bentuk ini juga adalah sama.
Okey, mari kita lihat tajuk di soalan yang pertama. Tajuk pitograf, carta palang dan carta pai ialah apa? Tajuk. Lihatlah ini. Inilah dia tajuk. Donat yang dimakan. Donat yang dimakan. Donat yang dimakan. Jadi tajuknya untuk ketiga-tiga bentuk ini adalah sama, iaitu donat yang dimakan. Okay, yang kedua. Donat coklat dimakan oleh berapa orang kanak-kanak? Tengok coklat. Okey, pada pitograf, donat coklat ini ada 1, 2, 3, 4. Dan satu bulatan donat ni mewakili satu orang. Jadi 4 darab 1, 4. Melalui pitograf, awak boleh dapati donat coklat 4 orang yang memakannya. Tengok carta palang. Coklat, berapa orang? Juga sama 4 orang. Tengok pada pai, coklat yang warna coklat ni tertulis juga 4 orang. Jadi jawapan donat coklat dimakan oleh berapa orang? Semuanya sama jawapannya, iaitu 4 orang. 3. Hanya orang kanak-kanak yang makan donat strawberry. Strawberry tengok. Satu saja, 1 darab 1, 1. Tengok dekat palang, strawberry, 1 saja. Okey, tengok dekat pai, strawberry ni juga 1. Jadi dalam apa pun data, jawapannya tetap sama, hanya 1 orang kanak-kanak yang makan donat strawberry. Okey, yang keempat. Seramai berapa orang kanak-kanak yang makan donat kacang? Donat kacang. Okey, kalau awak lihat di sini kacang warna jingga ni, berapa dia tulis? 2. Kalau awak lihat pada carta palang, kacang, tengok, bagi sini 2 juga. Kalau tengok pitograf kacang, 1, 2, 2 darab 1, 2 juga. Jadi jawapannya sama. 2 orang kanak-kanak yang makan donat kacang. Okey, berapa orang kanak-kanak yang makan donat vanila? 3 darab 1, 3. Vanila pun kat sini pun 3 juga. Macam mana awak tengok vanila. Tengok nombor dekat tepi, 3. Dekat sini macam mana nak tengok? Tengok nombor yang tertulis, 3. Okey. Yang keenam. Kanak-kanak yang makan donat seramai berapa orang makan donat? Tak kira lah coklat kah, strawberry kah, kacang kah, vanila kah, semua sekali lah. Jadi awak tambah semua sekali. Kalau pitograf, awak kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 darab 1, 10. Kalau berdasarkan pitograf, jawapannya 10. Kalau berdasarkan palang, adakah 10 juga? Okey, 4 tambah 1, 5, tambah 2, 7, tambah 3, 10. Semua 10 juga. 4 tambah 3, tambah 2, tambah 1 juga 10. Okey, donat apa yang paling banyak dimakan dan ia paling apa? Donat apa yang paling banyak dimakan? Tengok gambar, paling banyak coklat. Kalau dekat sini, dekat palang, tengok yang paling tinggi. Yang paling panjang palangnya. Dekat sini yang paling besar ruangan dia. Jadi donat apa? Donat coklat. Paling banyak dimakan dan ia paling apa? Paling disukai. Ya, paling banyak mestilah paling disukai. Okey. Donat strawberry paling apa? Paling cuma satu. Cuma satu. Jadi paling sekurang atau sedikit dimakan. Paling kurang dimakan. Dan ia paling apa? Paling tidak digemari. Begitu. Senang kan? Ya, kita hanya mereka cerita saja. Dan reka cerita itu mesti berdasarkan data yang diberi. Okey, macam kita buat karangan. Bahasa Melayu. Okey, keluar gambar Doraemon ya. Okey, pitograf ni permainan tradisional yang disukai. Cikgu ambil di buku teks muka surat 115. Okey, permainan tradisional yang disukai gasing, batu seremban, guli, congkak. Cikgu rasa kamu pun biasa bermain seperti ini. Kalau murid lelaki biasa bermain gasing, tidaklah jadi asing pula. Gasing tu macam mana? Mesti dah terbayang. Batu seremban, murid perempuan pun dah boleh terbayang batu seremban tu macam mana. Boleh buat daripada gunakan kain, masukkan pasir ke, masukkan kacang hijau ke, lepas tu jahit. Guli dan congkak.
Okey, carta palangnya juga menceritakan permainan tradisional yang disukai dan data yang dikeluarkan dalam carta palang juga adalah sama dengan data yang ada dalam piktograf. Data dalam carta pai juga adalah sama. Okey, mari kita mentafsir, mari kita menjawab soalan-soalan. Mari kita buat karangan berdasarkan piktograf carta palang ataupun carta pai. Buat karangan. Okey, cerita yang pertama. Cerita yang pertama, tajuk piktograf carta palang dan juga carta pai itu ialah apa? Tajuknya apa? Tengoklah tajuknya. Permainan tradisional yang disukai. Apa yang nak diceritakan ialah permainan tradisional yang disukai. Okey. Ada berapa orang suka main gasing? Berapa? 1, 2, 3, 4. 4 darab 1, 4. Jadi jawapannya 4. Kalau awak lihat pada carta palang, 4 juga kah yang suka main gasing? Tengok cara gasing. Tengok. Pada 4 juga. Kalau awak lihat pada carta pai, gasing warna jingga ni 4 juga. Okey. Jadi datanya sama. Tak sama ada dalam bentuk piktograf ke, carta palang ke, carta pai kalau ambil daripada data yang sama. Okey. 3. Permainan batu seremban disukai oleh berapa orang? Batu seremban kalau awak tengok carta pai, warna kelabu ni berapa? 7. Jadi kalau kita terus-terus 7, adakah sama jika kita pandang pada carta palang? Carta palang tengok 7 juga. Batu seremban 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 juga. Ya. Ya. 4. Berapa orang suka permainan guli? 1, 2, 3. Kat sini 3. Dekat sini pun 3. Jadi 3. Okey, 5. Seramai berapa orang suka permainan congkak? Okey, tengok congkak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 orang. 6 darab 1 sebab mewakili 1. 6 darab 1, 6. Kalau awak lihat pada carta palang, tengok congkak. Okey, tengok seterusnya dekat sini juga 6. Kalau awak tengok carta pai, congkak warna hijau pun 6 juga. Jadi seramai 6 orang menyukai permainan congkak. Okey, 6. Kajian selidik permainan tradisional yang digemari dilakukan ke atas berapa orang? Jadi awak kena jumlahkan semua sekali. 6 tambah 3 tambah 4 tambah 7. 6 tambah 4, 10. Tambah 7, 17. Tambah 3, 20. Jadi kalau kamu lihat carta pai, 20 orang. Kalau kamu lihat carta palang, adakah kajian selidik itu dilakukan kepada 20 orang? 4 tambah dengan 7, tambah dengan 3, tambah dengan 6, juga 20. Ini awak kira dua punya bintang, simbol bintang ni ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 juga. Okey. Permainan tradisional yang paling apa ialah batu seremban. Awak tengok batu seremban ni dia paling tinggi. Okey, paling besar ruangan dia. Paling banyak bintangnya. Sampai ke bawah bintangnya. Bermakna permainan tradisional yang paling apa? Digemari atau disukai atau diminati. Ialah batu seremban. Permainan tradisional yang paling apa? Yang paling tidak disukai. Okey, yang paling tidak disukai ialah apa? Guli. Dia paling rendah, dia paling sedikit, dia paling kecil ruangan dia. Okey, guli. Perisa aiskrim kegemaran kanak-kanak. Perisa aiskrim kegemaran kanak-kanak ni ya di muka surat 115. 115 ini dia beri gambar seperti ini, aiskrimnya ni, dan kemudian kita buatlah dia punya kajian dia. Perisanya, perisa apa? Gundal yang calik-calik tu. Okey, jadi kita lihat pertama perisa coklat. Okey, perisa coklat. Okey, awak nampak di sini ada satu. Awak pun buat gundal satu lah. Lepas di sini gundal yang kedua. Ini gundal yang ketiga. Ini gundal yang keempat.
Ada lagi ni, jadi awak buat satu, ya macam tu. Jadi ini ialah satu kumpulan. Satu kumpulan ni ialah 5. Dah tak ada lagi kan? Jadi coklat 5. Lepas coklat, tengok seterusnya kamu ada lagi aiskrim apa? Jagung. Okey, yang warna kuning ni jagung. Okey, jumpa satu kuning buat calit. Satu kuning lagi buat gundal tu. Satu kuning lagi gundal. Satu lagi kuning gundal. Dah tak ada lagi. Jadi tak boleh dikumpulkan. Dia cuma ada 4. Lepas tu yang warna ini sudah tentulah strawberry. Okey, mula. 1 gundal. 2 gundal. 3 gundal. 4 gundal. 5 gundal kena buat satu potongan. Ya. Okey. Lepas itu satu lagi gundal. Jadi macam mana nak kira? Sini 5, 6 tu 7. Ada 7. Okey. Cikgu harap awak faham dengan gundal. Okey. Selepas itu kita binalah piktograf. Okey. Perisa aiskrim kegemaran kanak-kanak. Tajuk dia. Kemudian kita buat piktograf apa ni? Bila dalam keadaan macam ni namanya piktograf melintang atau mengufuk. Dan bila piktograf selain daripada tajuk mesti ada satu lagi mewakili gambar aiskrim. Satu aiskrim mewakili satu aiskrim. Gambar satu aiskrim ini mewakili satu aiskrim. Okey, kita mulakan masuk coklat. Berapa kita nak lukis? 5. Sebab 5 darab 1 kekal 5. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian diikuti dengan jagung. Jagung berapa? 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian strawberry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siap piktograf. Perisa aiskrim kegemaran kanak-kanak. Okey. Kamu juga boleh bina carta palang. Okey, carta palang. Okey, palang mengufuk atau paksi X. Palang menegak paksi Y. Okey, di sini kita letak perisa aiskrimnya. Perisa coklat, jagung dan strawberry. Okey, kemudian di sini kita letakkan bilangan, iaitu bilangan aiskrimnya. Mari kita isi datanya. Coklat dia kata ada 5. Jadi kamu akan buat palang sampai ke nombor 5. Okey, jagung dia kata ada 4. Awak buat palang sampai ke nombor 4. Strawberry dia kata 7. Buat palang sampai ke nombor 7. Selesai carta palang dengan tajuknya. Samalah perisa aiskrim kegemaran kanak-kanak. Okey, carta pie ini dia punya petunjuknya. Okey, kita buat pie. Yang pertama strawberry ada 7, diikuti coklat 5 dan jagung ada 4. Okey, lambat keluar tajuk dia ya. Okey, tajuknya perisa aiskrim kegemaran kanak-kanak. Okey. Jadi awak dah nampak dalam piktograf, carta palang, carta pie. Kalau tajuk tetap ada. Kemudian petunjuk ada dalam piktograf. Kalau yang ini palang tu mesti ada dia punya cerita palangnya apa. Okey. Soalan. Tajuk piktograf, carta palang dan carta pie. Apa tajuk dia? Ya, perisa aiskrim kegemaran kanak-kanak. Ada berapa orang suka perisa coklat? Awak tengok piktograf ke, awak tengok carta palang ke, carta pie ke, sama. Coklat 5 orang. Strawberry pula disukai oleh berapa orang? Strawberry tu 7. Sini pun 7. Sini pun 7. Jadi 7. Aiskrim perisa jagung disukai oleh berapa orang? Jagung. Okey, jagung 4. Okey. Aiskrim perasa apa yang paling disukai? Perasa apa yang paling disukai? Strawberry. Paling tinggi kan? Paling tinggi, paling besar ruang ataupun paling banyak bilangan. Strawberry. Okey. Ya, selesai dah. Okey, penat dah. Okey, walaupun penat, kita dah sampai pada tajuk yang akhir. Kita rasa matematik telah membuka, memberi pengetahuan kepada kamu yang banyak. Okey.
Saya harap, cikgu harap awak pun semakin faham, semakin maju dalam matematik. Okey, alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan semesta alam.